Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, tapi sebelum kita continue, korang tekan dulu butang subscribe dekat bawah. How are you today? Diharapkan korang berada dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria selalu. So hari ni aku tak nak buang masa. Aku nak ceritakan pada korang tentang sebuah kisah pembunuhan yang berlaku di Kansas. Biasanya, pembunuh ataupun pelaku, aku cerita kat korang, individu sama ada satu orang ataupun dua orang. Tapi kali ini berbeza. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab pembunuh pada kali ini merupakan sebuah keluarga. Keluarga yang membunuh ini dinamakan keluarga Bloody Banders. Ini kerana diorang telah membunuh terlalu ramai pelancong-pelancong yang singgah ke tempat mereka semata-mata untuk mengaut keuntungan. Jadi jumlah mangsa yang telah dibunuh tidak dapat dikenal pasti sebab memang terlalu ramai. Keluarga Bander merupakan keluarga pembunuh bersiri yang tinggal di Lambert County, Kansas dari tahun 1871 sehinggalah 1872. Mereka terdiri daripada John Bander iaitu ayahnya, Elvira Bander, ibunya dan juga anak lelaki mereka yang bernama John Junior Bander berusia 25 tahun dan Kate Bander berusia 23 tahun. Dikatakan John Bander dan Elvira tidak fasih berbahasa Inggeris sebab diorang ni datang daripada Jerman berpindah ke Kansas, dan anaknya yang bernama John Junior dikatakan tidak begitu lancar lah. Lain pula ceritanya dengan Kate Bander. Kate Bander ni merupakan seorang yang petah bercakap dan dia memang pandailah dalam berbahasa Inggeris. Selain daripada fasih berbahasa Inggeris, Kate ni juga memang sangat-sangat popular dalam kalangan pelancong dekat sana, dan dia menggunakan kepetahan dan kejelitaannya untuk menarik perhatian lebih ramai orang untuk berkunjung ke diorang punya rumah tumpangan tu. Macam aku cakap tadi, semasa diorang berada di Kansas, diorang telah mendirikan rumah tumpangan untuk kemudahan pelancong-pelancong yang macam kalau dulu diorang selalu travel sana, travel sini, ala naik kuda je biasanya kan. Diorang akan singgah untuk makan dan juga beristirahat. Selain tu juga, Kate Bander ni menyediakan khidmat, macam dia ada pasang signboard dekat dia punya rumah tumpangan, dia dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Pada tahun 1873, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bernama Dr. William York didapati hilang, dan perkara itu menimbulkan kegelisahan dan kebimbangan pada adik dia yang bernama Colonel York. Dia pergi ke seluruh tempat lah untuk cari abang dia, sehinggalah dia berjumpa dengan rumah tumpangan keluarga Banders ni. Dia pun bertanya lah, ada nampak tak abang dia ni yang bernama Dr. William? Mungkin dia ada singgah kat sini ke? Dan pada masa tu juga, Kate Bander keluar dan dialah yang menjawab soalan Colonel York pada waktu itu. Nampaknya kali ni diorang ni memang salah memilih mangsa sebab Dr. William York tu memang sangat-sangat dikenali di kawasan itu. Dan ini juga menjadikan pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan terakhir yang berlaku di kawasan tersebut. Okey, dan setelah siasatan demi siasatan dijalankan dan soal siasat dengan jiran-jiran yang pernah berjiran dengan keluarga Banders, akhirnya polis menemui mayat Dr. William York. Dan mayat tersebut ditanam berdekatan dengan rumah penginapan keluarga tersebut. Setelah digali dan digali lebih lagi, rupanya mereka menemui lebih banyak lagi mayat-mayat yang lain. Rupanya diorang ni dah lama buat kerja-kerja ni, bunuh dan juga tanam dekat kawasan tersebut. Okey, korang nak tahu tak macam mana cara keluarga Banders membunuh setiap pelancong-pelancong yang singgah ke tempat penginapan diorang? Dikatakan pada permulaannya, pelancong yang datang singgah akan dilayan dengan baik dan akan diberikan khidmat yang sangat-sangat istimewa. Mereka diberikan tempat tidur, sarapan pagi. Kate Bander memainkan peranan yang sangat-sangat penting sebab dia akan layan tetamu-tetamu tu, berbual mesra, bergelak ketawa. Tanpa mereka sedari, John Junior akan berada di belakang di sebalik tirai untuk memukul kepala mangsa mereka menggunakan kapak. Kemudian bila mangsa dah lemah sebab dah kena pukul dengan kapak, Kate Bander akan mengerat diorang punya urat leher untuk memastikan mereka betul-betul dah mati. So, bila mangsa dah betul-betul mati, mangsa akan diletakkan di atas lantai dan satu family ni akan cek dekat seluruh tubuh mangsa, dekat seluar, dekat baju dan selongkar seluruh harta benda milik mangsa. Sebab biasanya traveller yang diorang pilih ni merupakan orang yang berduit. Diorang ni memang pandailah pilih mangsa. Okey, bila semua orang dah tahu dah kejahatan yang family ni dah buat, diorang pun melarikan dirilah pada waktu malam. Di situlah
mereka dekat kawasan tu melihat keluarga Benders buat kali yang terakhir sebab diorang tak dapat dijejaki sampailah sekarang. Cuba korang cek, mungkin ada kot anak cucu diorang yang jadi kawan korang. Ada ke? Gurau je korang. Tapi dululah kalau buat pembunuhan ataupun kejahatan macam ni memang senang lah nak escape, dan aku rasa banyaklah kes-kes zaman dulu pembunuhan yang memang unsolved sampai sekarang. Dah bunuh ramai-ramai, dah bunuh orang tu, dah racun orang tu, orang ni, tapi sampai sekarang pun tak dapat ditangkap juga. Okay guys, sampai situ saja cerita aku untuk kali ni. Kalau korang ada lagi kisah-kisah menarik yang korang nak kongsikan, korang boleh komen dekat bawah. Ataupun cadangan untuk next video aku, korang pun boleh komen dekat bawah. Tapi jangan lupa untuk like, share and subscribe. Okay, see you.